Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar dan Geometri di 2131431. Pada hari ini akan membuat sedikit pembentangan mengenai dengan poster yang telah saya lakukan berkenaan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Quran, panduan kepada perdagangan kewangan yang beretika. Dalam hal ini telah saya menjelaskan kepada 4 jenis isu berkaitan dengan muamalah dalam Al-Quran, iaitu isu amalan perdagangan yang tidak adil, isu tipu daya dalam perdagangan, isu riba faedah tinggi, isu akad dan integriti dalam perdagangan. Dalam hal ini kita dapatkan yang bahawa majoriti perkara yang saya letak di dalam poster ini adalah berkenaan dengan isu-isu perniagaan yang dalam agama kita mengambil itu sebagai satu perkara yang amat serius. Dalam hal ini kita kenal bahawa Islam ini adalah agama yang syumul, agama yang menyeliputi keseluruhan kehidupan kita, dan kita sebagai seorang manusia yang dalam masyarakat tidak boleh lari daripada perkara-perkara muamalat sama ada kita berniaga ataupun tidak. Kepada isu saya yang pertama iaitu isu amalan perdagangan yang tidak adil. Quran menasihati keadilan dalam urus niaga. Surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dalam hal ini Allah berfirman, dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa dan membicarakan harta itu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain dengan jalan yang dosa tanpa hak. Pada ini kita dapat lihat bahawa ayat ini mengajarkan kita 3 perkara, iaitu keadilan dalam perniagaan, kejujuran di mata Allah, hakim sebagai penegak. Yang pertama, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perniagaan. Amalan perniagaan yang jujur dan adil adalah inti di ajaran agama Allah. Yang kedua, kejujuran di mata Allah. Ayat ini mengajar bahawa kejujuran dan keadilan dalam perniagaan bukan hanya etika manusia tetapi tanggungjawab dalam agama. Yang ketiga, hakim sebagai pencegah. Pesan ini untuk menyelesaikan konflik perdagangan melalui sistem keadilan yang adil. Dalam hal ini melalui hakim-hakim yang adil. Dengan demikian surah Al-Baqarah ayat 118 menjadikan panduan yang jelas walaupun singkat dan ringkas mengenai perlunya amalan perniagaan yang adil dan jujur. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk memastikan segala transaksi perniagaan kita dilakukan dengan penuh kejujuran, menjauhi segala bentuk penipuan dan ketidakadilan. Isu yang kedua, tipu daya dalam perdagangan. Al-Quran dengan tegas mengecam amalan penipuan dalam perdagangan. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 mengkritik mereka yang memberikan kurang daripada yang sepatutnya dan menuntut lebih daripada yang wajar. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain mengambil dengan cukup, dan sebaliknya apabila menyuka atau menerima untuk orang lain mereka kurangi. Pada ayat 1 hingga 3 surah Al-Mutaffifin, kita dapat lihat bahawa ini adalah satu kritikan kepada penipuan dengan jelas dan tugas mengkritik amalan penipuan dalam perdagangan. Penggunaan perkataan wail, itulah kecelakaan. Pada ayat pertama, seolah-olah mencetus kegentaran dan menegaskan betapa seriusnya tindakan penipuan ini membawa kita kepada prinsip pertama yang sangat relevan, iaitu keadilan dalam perdagangan. Daripada ayat kedua pula menyebut tentang amalan penipuan, ayat yang menerangkan bagaimana perniagaan yang tidak jujur meminta agar timbangan mereka dipenuhi sepenuhnya, tetapi apabila mereka timbang untuk orang lain, mereka meletakkan sedikit kekurangan untuk mereka punya pelanggan. Ini merupakan prinsip yang kedua, iaitu integriti. Bagaimana kita dapat menjalankan perdagangan dan integriti. Dan ini saya menambah sedikit untuk menyempurnakan lebih sempurna tentang tafsir ayat ini. Itulah pada ayat 4 hingga ayat 6. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم
يقوم الناس لرب العالمين. Ayat 4 hingga 6 ni menjelaskan bahawa amalan penipuan ini disebabkan oleh ketidakpercayaan pada hari kiamat. Ini membawa kita kepada peristiwa yang ketiga, iaitu kesedaran akan pertanggungjawaban di akhir akhirat. Dengan memahami bahawa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan, kita akan diberi panduan untuk menjauhi amalan penipuan. Dengan kesimpulannya, kita dapat faham kat sini bahawa Al-Quran secara langsung menghubungkan isu tipu daya dalam perdagangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah dijelaskan. Dengan memahami dan mengamalkan keadilan, integriti dan kesedaran akan pertanggungjawaban di akhirat, kita dapat membentuk masyarakat yang beretika dalam konteks perdagangan kewangan. Ramai mereka peniaga-peniaga daripada zaman dulu sehinggalah sekarang melakukan penipuan dengan harapan yang mereka terlepas begitu sahaja. Sedangkan tidak, mereka akan dipertanggungjawabkan dan akan dipersoalkan dengan kiamat kelak. Baiklah, mari kita bawa kepada isu kita yang ketiga, iaitu riba dalam kurungan faedah tinggi. Riba dilarang secara eksplisit dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 276 menerangkan kesan merugikan dari terlibat dalam transaksi riba dan mendorong kepada urus niaga yang bersih tanpa melibatkan faedah. Surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 276. Auzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Pada ayat 275 ni, orang-orang yang memakan mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasa syaitan dengan turuh hayat kerana sentuhan syaitan tersebut. So pada potongan ayat ini potongan terjemahan saja. Ayat ini memberikan gambaran dramatis tentang keadaan orang yang terlibat dalam riba, menggambarkan ketidakstabilan dan kemusnahan akibat pengaruh syaitan. Ini menunjukkan bahawa riba bukan hanya merugikan dari segi material, tetapi juga memberi kesan negatif terhadap kestabilan emosi dan spiritual individu. Pada ayat 276 juga Allah kata, demikian ia adalah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya perniagaan itu sama saja seperti riba. Pada Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. So dalam ayat ini ayat ini menyoroti salah faham masyarakat terhadap perniagaan dan riba. Allah menekankan perbezaan antara keduanya, menunjukkan bahawa berjual beli adalah aktiviti yang dibenarkan, dan sementara riba dilarang kerana melibatkan pemanfaatan yang tidak adil. Kalau kita lihat secara ringkas, riba dia cuma adil kepada satu pihak tapi tidak adil kepada satu pihak. Kerana riba ini kita boleh secara umumnya kita fahamkan daripada segi pinjaman, kan? Kita nak pinjam duit daripada orang dan kita kena bayar, kita ada sedikit interest. Kalau kita lewat bayar, kita akan dapat interest dan sebagainya, betul tak? Jadi interest ini merugikan kita sebagai seorang peminjam, manakala dia menguntungkan bagi orang yang memberi pinjam, betul tak? Kan? Kita tak dapat apa-apa, kita cuma dapat duit untuk kita hutang kejapnya, mungkin kita hutang untuk beli rumah 100,000. Jadi kita kena bayar 200,000. Kita rugi 100,000, dapat untung 100,000. Mana untung tu? Kita tak untung. Makanya perniagaan pula, perniagaan ni dulu dapat untung. Kita beli barang dengan harga RM10, orang itu hilang barang dia tapi dia dapat untung. Dia dapat mungkin dia beli, contohlah kita ambil contoh dia beli pensel lah kan. Pensel sebatang RM1 satu masa. Untuk kita beli pensel tu 5 kupang, jual RM1, untung 5 kupang. Kita untung 5 kupang, kita hilang juga 5 kupang. So untung kita tu tak 5 kupang ke tak? Lepas tu duit pensel tu taklah orang kata beli kira dia beli, kan? Sebab dia pun makan modal. Macam tu lah kan. Jadi kita sebagai pembeli, kita dapat pensel, kan? Kita dapat pensel, apa kita dapat pensel, kita dapat benda yang kita nak. Dan sebagai seorang peniaga, dia hilang pensel tapi dia dapat duit sikit, kan? Jadi dia dapat beli pensel dah untuk jual, dia dapat duit untuk makan. So dia ada untuk kedua belah pihak. So kalau kita tengok keburukan dari segi riba ni, banyak keburukannya. Salah satunya daripada segi diri sendiri, daripada segi masyarakat. Contohnya yang pertama, hutang yang bertambah. Terlibat dalam riba bermakna meningkatkan beban hutang, memasuki kitaran hutang yang tidak berkesudahan dan menghadapi kesukaran untuk melunaskan hutang, kan?
Nombor kedua, stres dan keresahan. Riba sering menyebabkan tekanan mental dan emosi, kesulitan untuk membayar faedah yang tinggi boleh mengakibatkan stres, kebimbangan dan keresahan. Baik, kita nak pinjam je barang pun kita dah pening kan. Kita nak pinjam pun dah pening, mana kita nak buat loan, kat mana kita nak pinjam kan. Dah kita dapat pinjaman, bila kita nak bayar tu, nak kumpul tu dah susah. Nak kumpul tu dah susah. Lepas tu dia bertambah lagi interest, dia bertambah lagi bunga dalam perniagaan tu kan. Sehingga bertambah lagi susah untuk kita cari duit. Kalau kita senang cari duit, baik kita tak payah pinjam daripada awal. Betul tak? Memang ketidakstabilan wang. Faedah yang tinggi daripada riba boleh mengakibatkan ketidakstabilan kewangan. Pribadi menyukakan perancangan masa depan dan pencipta kebimbangan ekonomi. Masalah interest ni ialah interest ni naik kan. Setiap tahun naik. Mungkin tahun ni 1%, 2 tahun depan 2%, 3%, 4% dan sebagainya. Jadi bila dia menaik ni, dia susah untuk kita sebagai seorang peminjam untuk bayar kan. Kita tengok dari segi masyarakat pula. Peningkatan jurang ekonomi. Riba cenderung memperkukuhkan jurang ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Bagi yang membayar faedah tinggi dapat manfaat, sementara yang kurang berkemampuan terus terjerumus dalam kemiskinan. Baiklah, membawa kepada kedua adalah ketidakadilan sosial. Riba yang tidak adil dalam pembahagian kekayaan dan kemudahan ekonomi menggelik sistem yang beri keutamaan kepada golongan sudah kaya dan meninggalkan yang terpilih. Ini sama yang pertama. Ini dalam segi ideologi kita kata kapitalisme lah kan. Dalam bank yang banyak menggunakan kapitalisme, di mana mereka membuat satu sistem kewangan di mana membuatkan orang kaya lagi kaya, maka orang miskin lagi miskin. Dan ini sistem yang sangat dilakukan dan terutama sekali di negara beras seperti Amerika Syarikat. Ketiga, membawa kepada kesimpulan ketiga iaitu pengaruh negatif terhadap etika. Riba mencorak masyarakat dengan nilai-nilai materialistik, mengabaikan etika dan tanggungjawab sosial. Ini boleh mengakibatkan kemerosotan moral dalam masyarakat. Dan bayangkan kalau masyarakat yang ada kena mengena dengan riba, terutama sekali negara yang tengah long dan sebagainya, mereka macam mana kehidupan mereka? Kehidupan dalam keadaan takut, kehidupan dalam keadaan yang selalu bersembunyi, selalu lari daripada sana ke sini kerana takut oleh pengutik-pengutik hutang tersebut. Dari pemahaman Al-Quran dan tafsirnya kita dapat sedar bahawa riba ni bukan hanya kesan kepada rohani, tapi dia kesan kepada kehidupan individu dan masyarakat. Oleh itu penting bagi umat Islam untuk berusaha menghindari riba dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan memberi keberkatan. Baiklah, membawa kepada isu kita yang terakhir, isu akad dan integriti dalam perdagangan. Ayat pertama surah Al-Ma'idah ayat 5 ayat menyeru orang beriman untuk mematuhi perjanjian dengan sepenuh hati. Dari segi pengawalan, ayat ini menekankan pentingnya melaksanakan akad dengan integriti penuh, mencipta fondasi kuat untuk transaksi bisnes yang adil dan beretika. So, pertama sekali kita tengok sedikit potong ayat berkenaan dengan surah Al-Ma'idah. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Wahai orang beriman, penuhi sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Baiklah. So ayat ini merupakan seruan kepada orang yang beriman untuk mengetahui dan menyempurnakan segala perjanjian yang mereka lakukan. Ini mencakup perjanjian dalam pelbagai konteks. Termasuk perjanjian bisnes dan muamalat. Memenuhi perjanjian dengan penuh integriti adalah aspek yang sangat penting dalam Islam. So kalau kita kaitkan akad dan integritinya adalah akad dalam perdagangan adalah satu fondasi transaksi bisnes dalam Islam. Ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya mematuhi perjanjian dagang, menjaga aspek dan moral dalam setiap transaksi. Ini membimbing umat Islam untuk menjalankan bisnes mereka dengan cara yang sah, adil dan bermoralkan. Ketika kita nak berbisnes, kita mesti jalankan integriti dalam perdagangan, mematuhi perjanjian dengan integriti penuh dengan inti daripada ajaran Islam dalam muamalah. Integriti dalam perdagangan mencakup kejujuran, keadilan dan kebenaran dalam segala transaksi. Islam menuntut agar para pedagang menjauhi segala bentuk penipuan, riba atau tindakan yang merugikan pihak lain. So ayat ini membangunkan kesedaran tentang tanggungjawab moral dalam aktiviti bisnes dan perdagangan, menjadikan panduan yang kukuh bagi umat Islam untuk menjalankan perdagangan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Integriti dalam perdagangan adalah cerminan dari keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah. So kesimpulannya, prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Quran panduan kepada perdagangan yang beretika. So sepanjang perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan proses yang ini membahaskan isu-isu muamalah dan perdagangan kewangan tergambar dengan jelas prinsip-prinsip etika dan keadilan yang harus mendasari setiap aspek aktivitas ekonomi Islam. Beberapa ayat seperti surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 275 hingga 276, surah Al-Maidah ayat 1 hingga 2 dan surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 memberikan pandangan tegas terhadap perdagangan yang adil, jujur dan beretika. Dalam konteks perdagangan kewangan tadi bahwa Al-Quran menegaskan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, larangan riba sebelum perjanjian, larangan penipuan dan pertentangan riba sebelum perjanjian, larangan menipu dan adil di dalam perniagaan.
So, dengan demikian prinsip-prinsip muamalah Al-Quran bukan hanya panduan spiritual tetapi juga petunjuk konkret untuk membentuk perdagangan kewangan yang beretika. Jadi sebagai kemasan kita diajar untuk berjalan ke aktiviti ekonomi dengan penuh kesedaran akan nilai murni, akan nilai moral dan ketuhanan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan berangkul prinsip-prinsip ini kita dapat membangun fondasi kuat untuk perdagangan kewangan yang berkelanjutan dan bermakna. Islam bukan saja agama rohani, bukan saja agama tasawuf. Islam adalah satu agama yang mengajar kita cara hidup secara bermasyarakat. Dan dalam masyarakat kita kena berniaga. Dan majoriti para sahabat ialah seorang peniaga, ialah businessman. Malah isteri Nabi Muhammad sendiri, Siti Khadijah bukan businesswoman, seorang wanita yang berbisnes yang sangatlah kembang di seluruh tanah Arab pada satu ketika. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pedagang dan begitu juga banyak para sahabat yang lain. So dalam ini kita dapat fahamkan bahawa Islam mengajar kita tentang cara kehidupan dan perniagaan. Walaupun kita secara peribadinya tidak berniaga, namun begitu kita terlibat dalam perniagaan seseorang. Kita pelanggan, we are consumer, we are customer. Jadi kita sebagai seorang customer, kita juga tidak boleh menipu dalam perniagaan. Kita tak boleh. Oleh itu di sini saya tamatkan pendengar saya dengan